Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله من يأبى قال من أطاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati tuan pengurusi majlis, para alim ulama, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, tuan-tuan, puan-puan dan adik-adik yang sangat comel yang dihormati sekalian. Apa khabar semua tuan-tuan? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Oh, adik pun tuan-tuan juga baru nak tanya, adik-adik sihat? Bagus semua. Semua muka bercahaya, semua muka ahli syurga semua ni. Amin. Jadi alhamdulillah, pertama sekali kita kena banyak syukur kepada Allah. Pertama sekali kena banyak syukur kepada Allah. Sebab apa? Allah Ta'ala telah bagi banyak nikmat kepada kita semua. Allah bagi nikmat mata, Allah bagi nikmat telinga, Allah bagi nikmat melihat, Allah bagi nikmat bercakap. Semua daripada nikmat Allah. Cuba bayangkan adik-adik yang mulia, tuan-tuan, kita tak ada mata. Boleh kita lihat wajah ibu kita? Tak boleh. Nabi SAW bersabda, satu orang yang melihat wajah ibu bapa dia dengan penuh kasih sayang. Satu orang anak, bila mana dia lihat wajah ibu bapa dia dengan penuh kasih sayang, maka Allah Subhanahu Wa Taala dia bagi pahala haji dan umrah yang mabrur. Walaupun dia tak pernah pergi haji, walaupun dia tak pernah pergi umrah. Sahabat tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, kalau aku tengok wajah ibu aku, kalau aku tengok wajah bapa aku 70 kali satu hari, kalau aku tengok wajah ibu bapa aku 70 kali satu hari, adakah aku dapat juga pahala 70 kali umrah? Nabi SAW beritahu, iya. Lihat wajah apa? Wajah ibu bapa kita dengan penuh kasih sayang. Kalau mak tanya, macam mana belajar tadi nak? Kita nak jawab macam mana? Bolehlah. Macam tu kan? Bolehlah. Macam tu ke? Tak. Bolehlah mak. Boleh. Boleh macam tu? Tak boleh. Kita kena jawab macam mana? Masya Allah mak, bestnya. Macam tu. Boleh? Kita kena jawab macam tu. Sebab apa? Mak kita ni, kita kena rasa dia ni sangat berjasa kepada kita ni. Mak kita ni sangat berjasa kepada kita. Adik, dalam zaman sahabat Nabi SAW dulu tuan-tuan, ada satu orang sahabat, mak dia tangan kudung, kaki kudung. Tangan tak ada, kaki tak ada. Tapi anak dia ni, dia pikul mak dia dan dia buat tawaf, buat haji. Dia pikul mak dia, dia khidmat mak dia, dia tolong mak dia. Dia pikul mak dia ni, pergi tawaf ni. Tiba-tiba dia berbangga-bangga. Dia kata apa? Wahai sahabat-sahabatku, tengok aku ni. Tengok aku ni. Tak ada satu orang pun yang boleh khidmat mak aku macam aku khidmat. Aku pikul mak aku ni. Tak ada siapa pun yang boleh khidmat macam mana aku khidmat mak aku.
Tiba-tiba satu orang sahabat nama dia Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu bagi tahu, "Wahai sahabat, walaupun kau dah buat pada mak engkau macam tu sekalipun, kau dah pikul mak engkau macam tu sekalipun, engkau belum tunaikan lagi hak kepada mak engkau, walaupun sekali mak engkau sebut masa beranak kat engkau sekalipun." Faham tak faham? Nanti suruh mak ayah cerita balik nanti Tuan-tuan, bayangkan masa mak kita lahirkan kita, macam mana bunyi? Kau tahu tak? Adik-adik tahu? Tak tahu Abang pun tak tahu juga. Tapi tengok-tengok cerita drama-drama tu, rasanya macam itulah. Ada mak ada kita menjerit. Kalau nak keluar bayi tu, daripada perut mak kita tu nak keluar bayi, macam mana mak kita buat? Lebih kurang macam tu kan? Ulama bagi tahu, walaupun mak kita sebut walaupun sekali je dek, walaupun berapa kali? Sekali je masa lahirkan kita dek, walaupun sekali je mak kita sebut kita belum dapat tunaikan lagi hak kepada mak ayah kita. Besar mak ayah ni. Mak kita tu besar, jasa dia besar. Boleh dek, siapa yang kat sini nak jadi anak yang soleh? Angkat tangan. Tangan. Bagus semua. Mudah-mudahan kita semua jadi anak yang soleh. Adik-adik yang mulia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya suka nak berkongsi dengan tuan-tuan supaya kita semua dapat amal dekat rumah kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya dah mendirikan rumah tangga pada 31 Ogos yang lepas. Baru beberapa bulan saja nikah. Umur saya baru 24 tahun. Isteri saya lagi gatal 19 tahun. Isteri 19, saya 24. Buat macam mana Tuan Haji? Dia gatal, saya pun gatal. Kahwin lah. Kan? Alhamdulillah, syukur kahwin muda. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana dekat rumah kita ni, kita nak latih anak-anak kita dan isteri kita, suami kita, supaya kita sentiasa wujud muzakarah. Hari ni kalau kita dengan isteri kita, macam-macam dah kita dah cerita. Baru berapa bulan kahwin dah macam-macam cerita dah. Bang nak pergi bercuti kat mana nak pergi shopping kat mana Alamanda dah pergi dah. Kat mana lagi kita nak shopping? Sogo dah pergi dah. Mana lagi kita nak pergi? Kita pergi PD kot, kita pergi Langkawi kot. Kita cakap kat isteri kita macam-macam lah. Nak makan apa hari ni yang? Hari ni nak makan apa? Kita makan pizza je lah. Hari ni kita makan KFC je lah. Hari ni kita buat asam pedas lah. Macam-macam dah sebut dah. Tapi tuan-tuan dan perempuan sekalian, ada tak kita muzakarahkan dengan isteri kita, dengan suami kita dan dengan anak kita, bahawa Allah tu maha hebat, Allah tu maha berkuasa, Allah tu maha tinggi, Allah tu maha memberi kasih sayang, dan Allah adalah segala-galanya. Ada tak kita cakap dengan anak dan isteri kita tentang kebesaran dan kehebatan Allah? Sedangkan Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa qulu qawlan sadida. Rupa-rupanya tuan-tuan dan perempuan sekalian, bercakap tentang kebesaran Allah dan kehebatan Allah ini adalah perintah Allah. Ramai orang tak tahu bahawa bercakap tentang kebesaran dan kehebatan Allah ini adalah perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Setiap hari Jumaat, khatib kita bagi tahu apa? Ya ayyuhallas ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang beriman, bertakwa pada Allah. Wahai orang Islam, bertakwalah pada Allah. Setiap hari Jumaat di mimbar kita, khatib kita akan mengingatkan. Tapi tuan-tuan, Allah Ta'ala ni tak zalim macam kita. Allah Ta'ala dia bagi tahu, dia suruh kita buat sesuatu perkara nak dapat takwa, dan Allah bagi jalan yang paling mudah. Ulama tafsir bagi tahu, qaulan sadida adalah jalan yang taisir. Jalan taisir. Jalan taisir ni maksud jalan yang paling mudah untuk dapat takwa di sisi Allah. Untuk dapat perasaan takut dalam hati kita ni, hanya jalan yang mudah apa dia? Dengan kita hari-hari cakap pasal Allah. Adik perasan tak? Adik pernah nampak hantu tak? Tak pernah nampak? Apa takut? Takut hantu? Tak nakut hantu? Bagusnya. Siapa mak dia? Mesti mak dia selalu cakap pasal Allah ni. Siapa tak takut hantu? Angkat tangan. Woi, bagusnya. Siapa takut hantu? Ustaz pun takut. Ustaz pernah sekali bawa kereta. Bawa kereta.
Tiba-tiba nampak pocong kat belakang. Takut tak? Siapa tak takut hantu? Dah kurang dah sikit. Ada yang mulia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Betul ni, abang pernah jumpa hantu. Masa tu abang bawa kereta, abang tengok dekat side mirror ada pocong kat belakang abang. Abang relax je lah. Nak takut apa? Tapi takut jugalah, laju je abang bawa kan. Tengok buka semua, tingkap-tingkap semua buka. Nak halau dia. Kan? Ada yang mulia nak bagi tahu, kita pun tak pernah tengok hantu. Macam mana kita boleh takut pada hantu? Sebab apa takut pada hantu bang? Sebab apa? Mak kita, ayah kita, nenek kita, moyang kita selalu cerita pasal hantu. Ingat dulu masa kecil-kecil, ayah saya selalu cerita pasal hantu kopek. Seram pula tu. Ayah saya pandai pula bercerita. Dia cerita hantu kopek. Takut betul nak keluar rumah. Sebab apa ada yang mulia? Hari-hari dia cerita pasal hantu sampai kita tak rasa takut pada hantu. Padahal mana pernah ada orang jumpa hantu? Tuan Haji pernah jumpa Tuan Haji hantu? Tak pernah. Mana ada orang pernah jumpa hantu? Adalah pernah jumpa hantu dekat YouTube. Tarik YouTube masih ada hantunya. Ada je orang-orang ni buat hantu. Adik-adik yang mulia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak bagi tahu bahawa bila mana setiap hari kita cakap tentang perkara tu, maka perkara tu akan ada dalam hati. Kalau kita cakap pasal Allah, maka Allah ada dalam hati. Satu orang anak, nama dia Abdullah bin Zubair. Tuan-tuan dan puan sekalian, satu orang sahabat nama dia Saidina Umar radhiyallahu anhu, khalifah yang ke-2. Umar ni adik-adik, tuan-tuan perempuan sekalian, nak bagi tahu dia ni semua makhluk takut kat dia, termasuk setan. Setan pun takut dengan Umar. Tahu setan? Setan pun takut dengan Umar. Pernah sekali Umar lalu dekat satu lorong, maka setan nak takut lalu lorong tu 3 hari tak masuk. Nak bagi tahu takut je dengan setan dengan Umar. Tiba-tiba Saidina Umar telah lalu dekat satu tempat permainan kanak-kanak. Ramailah budak-budak main kat situ. Tiba-tiba bila Umar datang je, semua berterabur lagi. Umar berterabur lagi semua. Tinggal seorang dia. Siapa dia? Abdullah bin Zubair. Siapa dia Abdullah bin Zubair? Cerita dia macam gini. Umar pun datang kat dia. Apa pasal kau ni? Kau tak takut kat aku ke? Budak-budak lain semua lari, kau seorang tak lari. Kenapa? Budak pun cakap dengan dia. Budak tu pun cakap dengan Umar. Pakcik ni siapa? Aku Umar. Semua orang takut kat aku. Kau tak takut kat aku? Dia saja nak test. Dia kata, Pakcik Umar, kenapa tak takut dengan aku? Pakcik, nak tahu tak? Mak saya dekat rumah hari-hari cakap bahawa jangan takut. Adik, jangan takut selain daripada Allah. Takut hanya kepada Allah. Mak saya hari-hari cakap jangan takut selain daripada Allah. Takut hanya kepada Allah. Pakcik siapa? Siapa kau ni? Umar tanya. Saya Abdullah bin Zubair, cucu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Zubair berkahwin dengan Asma radhiyallahu anha dan dapat Abdullah bin Zubair. Bayang kau, patutlah Umar kata cucu Abu Bakar. Tengoklah iman atuk dia macam mana. Cucu Abu Bakar. Allahu Akbar. Takut pada siapa? Allah. Adik-adik lepas ni jangan takut lagi dengan kawan-kawan nak bully. Takut dengan siapa? Allah. Dek, kalau Amerika, tentera Amerika baling bom atas kepala otak kita, baling bom 3 biji, meletup tak? Allah kata tak meletup, meletup tak? Meletup juga. Allah kata tak meletup, meletup tak? Tak meletup, betul? Mana ada meletup? Allah tak kata tak meletup, pasti tak meletup punya. Sebab yang berkuasa siapa? Allah. Amerika bukan berkuasa, Israel bukan berkuasa. Yang berkuasa siapa? Allah. Tuan-tuan, kefahaman macam ni lah yang kita nak serapkan dalam minda anak-anak kita, dalam hati anak-anak kita, supaya mereka ni sentiasa ingat kepada Allah dan takut hanya kepada siapa? Allah. Hanya takut kepada Allah. Pernah sekali satu orang sahabiah, dia ni berniaga apa? Susu.
Dia meniaga susu tu, kemudian mak dia kata apa ke anak dia? Dek, jom kita campur susu kita ni dengan air, biar nampak banyak sikit. Anak dia kata apa? Jangan mak, Omar tahu mati kita. Omar khalifah, jangan main-main dengan dia, mati kita nanti. Omar tengah mengintip rumah tu. Omar tengah dengar perbualan anak dengan ibu tadi. Mana ada Omar? Omar tak nampak pun. Mana ada Omar kat sini? Kita buat je, Omar tak nampak. Jangan mak, Omar tahu mati kita. Mana ada Omar? Tak ada. Anak dia kata apa? Mak, kalau Omar tak tahu, Omar tak nampak, bukankah Allah itu maha melihat? Bukankah Allah tu maha mendengar? Bukankah Allah tu maha mengetahui? Tengok satu orang anak, dia boleh cakap macam tu dekat mak dia. Ulama beritahu sebab apa mak dia boleh uji macam tu? Sebab iman yang ada pada anak dia, yang mana mak dia hari-hari cakap pasal kebesaran Allah dan kehebatan Allah kepada anak-anak dia, menyebabkan anak dia hanya takut kepada Allah. Kenapa hari ini anak-anak kita tak semayang, tuan-tuan? Kenapa hari ini anak-anak kita buat perkara-perkara yang bukan-bukan? Remaja-remaja kita lari daripada Islam. Sebab apa? Satu je, tidak ada kekuatan iman dan tidak ada takut kepada Allah. Pada tahun 2010, tuan-tuan, satu kajian telah dibuat kepada remaja 21 tahun hingga 30 tahun, yang mana hampir 240 orang yang telah murtad secara senyap-senyap. Tuan-tuan, 240 orang lebih kurang telah murtad secara diam-diam. Mereka telah tinggalkan agama secara senyap-senyap. Sedar-sedar ada salib je dekat tengkuk. Sedar-sedar ada salib dekat tengkuk. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau mana kita tak usahakan atas anak-anak kita, iman terhadap anak-anak kita, insya-Allah anak-anak kita pun jadi benda yang sama. Nauzubillah. Tuan-tuan, sebab tu hari ini kita kena usahakan atas anak kita ni supaya mereka cinta kepada agama lebih daripada segala-galanya. Kalau mereka buat satu-satu kebaikan, jangan cakap saya ni nanti mak bagi duit, nanti adik buat ni mak bagi duit. Jangan tuan, kita kena cakap dengan mereka. Mudah-mudahan saya selalu dengan anak-anak saudara saya, kalau kutip sampah Allah bagi syurga, kutip sampah Allah bagi syurga. Siapa nak syurga paling besar? Saya berebut. Kutip sampah Allah bagi syurga yang besar. Rupa-rupanya tuan-tuan, perkataan tu bukan salah, betul rupa-rupanya. Saya cek dengan ulama-ulama, rupa-rupanya setiap kebaikan yang kita buat dekat atas dunia ni, Allah sedang hias syurga kita. Setiap daripada kita ni ada adik yang mulia, awak seorang, 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 semua sekali ni, semua sekali kita ni dah ada mahligai masing-masing. Ingat dek, setiap kebaikan yang kita buat dekat atas dunia ni, contoh ambil sampah, nampak kat masjid ada sampah, buat apa? Kutip, masukkan kat mana? Tak ada tong sampah, buang kat mana? Dalam poket. Ambil sampah dalam poket. Itu satu kebaikan yang awak buat, Allah sedang hias syurga kita. Siapa lepas ni nak buat baik je, supaya apa? Syurga dia makin cantik, menawan. InsyaAllah, mudah-mudahan adik-adik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beginilah kita sebenarnya macam mana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka telah usahakan ke atas anak mereka, sehingga kan anak-anak mereka ni hanya cinta kepada Allah dan Rasul saja. Tak cinta pada lain, cinta pada siapa? Allah dan Rasul saja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini remaja kita telah tinggalkan agama. Sebab apa? Mereka tidak ada rasa lagi bahawa Islam ni adalah satu nikmat. Islam ni satu nikmat, bukan bebanan. Islam ni satu nikmat. Allah beritahu dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Agama ni adalah satu nikmat. Agama ni bukan bebanan. Adik-adik kena semayang bukan bebanan. Dia adalah satu nikmat. Agama ni nikmat, bukan bebanan. Satu hari tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ummu Salam, siapa nama sahabat tu? Ummu Aiman radhiyallahu anha. Ummu Aiman ni siapa? Ummu Aiman ni orang yang paling awal sekali bersama dengan Nabi. Nabi lahir dekat satu rumah tu, Ummu Aiman dah ada dah. Maka apa yang berlaku? Ummu Aiman bila mana kematian Nabi SAW, Ummu Aiman adalah orang yang paling banyak menangis. Nabi wafat je, mereka Ummu Aiman menangis. Sampai orang kata apa? Dah tu nangis. Cukup-cukuplah tu nangis. Yang dah pergi tu pergilah. Cukup-cukuplah nangis. Ummu Aiman radhiyallahu anha kata apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Dia kata, aku menangis bukan disebabkan kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Aku nangis bukan disebabkan kematian Nabi, tapi aku menangis disebabkan tidak ada lagi perintah Allah yang akan turun. Tidak ada lagi perintah Allah yang turun. Aku sedang tertunggu-tunggu, mana lagi perintah Allah yang aku nak amal. Beginilah satu orang sahabiah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mereka cinta terhadap agama sehingga mereka tertunggu-tunggu, mana lagi perintah Allah. Hari ini Islam telah komplit, Islam telah tersempurna dalam Al-Quran ni. Islam dah sempurna, tapi kita tak dapat amalkan agama Allah. Malah hari ini kita rasa bermalas. Satu hari tuan-tuan, saya dekat UKM Bangi. Saya semayang dekat Masjid UKM. Ada satu orang profesor. Saya minta maaf lah siapa-siapa yang pensyarah kat sini. Saya tengok profesor ni, saya dengar lah dia ceramah, dia punya khutbah dia. Yang memeranjatkan saya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia boleh, tak tahulah dia tercakap pun ataupun tak sengaja cakap. Dia cakap apa tuan-tuan? Dia kata, tuan-tuan jemaah sekalian, kita kena pikul bebanan agama yang Allah bagi pada kita hari ini. Saya dengar, saya terperanjat. Adakah agama tu satu bebanan? Macam mana satu orang pensyarah boleh cakap macam tu? Agama ni bukan bebanan tuan-tuan, agama ni adalah nikmat. Apa bukti dia? Sahabat-sahabat Nabi SAW, dia adalah orang yang praktikkan agama dan mereka rasa nikmat amalkan agama. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bila mana dia semayang, lepas semayang Isyak, dia semayang ba'da Isyak. Dia semayang ba'da Isyak, adik-adik yang mulia, apa yang dia buat? Dia semayang Isyak, dia semayang ba'da Isyak. Lepas semayang Isyak tu semayang sunat kan? Dia semayang sunat, Allahu Akbar. Bila habis? Masuk subuh baru habis. Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, barulah Abu Bakar habis semayang. 2 rakaat dalam satu wuduk yang sama. Abu Bakar berdiri dengan lamanya di hadapan Allah semayang. Sebab apa mereka boleh berdiri lama di hadapan Allah? Sebab mereka rasa agama ni nikmat, semayang ni nikmat, berhadapan dengan Allah nikmat. Hari ni kita main-main semayang. Siapa main-main kat belakang? Nak cek sikit. Siapa yang main-main kat belakang? Ada tak siapa-siapa yang main-main kat belakang? Main tepuk-tepuk kawan dia, main tarik-tarik telinga kawan dia, main tarik kain pelekat kawan dia, main tarik seluar kawan dia sampai nampak alur runtut tu. Siapa buat macam tu? Adik-adik lepas ni jangan buat lagi, boleh? Sebab apa dek? Sembahyang tu adalah nikmat daripada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak bagi tahu lagi macam mana agama ni, nak bagi tahu agama ni nikmat daripada sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat bagi tahu, satu orang nama dia sahabat ni Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Huzafah tuan-tuan, dia selalu pergi dakwah dekat negara-negara jauh. Dia pergi ke Rom, dia pergi ke Yaman. Abdullah bin Huzafah, adik-adik yang mulia, adik-adik semua, Abdullah bin Huzafah pergi ke Rom. Dia telah dakwah Raja Rom. Dia dakwah Raja Rom, dia dakwah, wahai Raja Rom, tinggalkan agama kamu dan kamu masuk Islam. Maka Hazrat Huzafah radhiyallahu anhu, dia dapat offer pula daripada Raja Rom. Huzafah, engkau tinggalkan agama Islam, aku bagi separuh daripada kerajaan Rom. Kau tinggalkan Islam, aku bagi separuh daripada kerajaan Rom. Hazrat Huzafah kata apa? Tak nak. Oh tak nak, tak apa. Engkau tinggalkan Islam, aku bagi seluruh kerajaan Rom ni, engkau lah berkuasa. Hazrat Huzafah kata apa? Tak nak. Raja Rom ni pun bodoh juga. Dia ingat sahabat-sahabat ni semua cinta pada dunia. Mana ada cinta pada dunia? Semua cinta pada akhirat semua. Tapi apa yang berlaku dek? Raja Rom dah buat gila. Raja Rom dah buat gila. Dia buat apa? Dia panggil dia punya tentera-tentera dia. Dia sediakan kawah yang besar. Kawah tu berisi dia apa? Air. Dia didihkan air, menggelegak air tu. Hazrat Huzafah ni datanglah dengan kawan-kawan dia. Datang dakwah. Tak apa, kau tak nak tinggalkan Islam, bawa kawan kau seorang. Raja Rom pun ambil satu orang, sahabat Al-Zafah ni ambil satu orang. Dia nak celup dalam air panas tadi. Member ni nak lepaskan tau. Huzafah, kau tinggalkan Islam, aku akan matikan kau satu orang.
kawan kau. Aku akan bunuh satu orang kawan kau. Hazrat Huzaifah kata apa? Tak nak. Seorang mati. Adakah Hazrat Huzaifah sanggup tengok kawannya mati? Tak sanggup. Tapi dia kata apa? Tak nak. Dia tak nak tinggal Islam ni. Ambil lagi satu orang. Nak tinggal ke tak nak Islam? Hazrat Huzaifah kata apa? Tak nak. Pandai kawan. Tak nak. Mati seorang lagi. Mati seorang lagi. Cuba kita bayangkan. Kau ni kawan kau mati seorang. Nak? Tak nak. Mana boleh kawan kita mati, kawan best friend tu. Adik-adik, seorang lagi. Seorang lagi. Nak tinggalkan Islam ke tak nak? Salah. Jawapan tu bukan tu. Hazrat Huzaifah tak kata macam tu. Hazrat Huzaifah buat apa? Hazrat Huzaifah radhiyallahu anhu telah menangis. Menangis. Raja Rom kata apa? Engkau ni lambat sangat menyesal. Baru sekarang nak menangis. Dua orang dah kawan kau mati. Baru sekarang nak menangis. Rugi kau. Orang tak hidup dah dua orang tadi. Hazrat Huzaifah kata apa pada Raja Rom? Aku menangis bukan disebabkan kawan-kawan aku mati. Tapi aku menangis disebabkan aku hanya ada satu nyawa. Kalaulah aku ada nyawa sebanyak bulu-bulu roma aku akan korbankan satu persatu. Satu persatu akan korbankan nyawa aku. Aku takkan tinggalkan Islam. Hebat tak Hazrat Huzaifah? Hebat tuan-tuan. Macam mana Hazrat Huzaifah boleh cinta kepada agama lebih daripada kawan-kawan dia sendiri? Sebab apa tuan? Dia cinta kepada Allah, cinta pada alam akhirat, cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuat sangat Cerita tu ingat sampai bila-bila dia Hazrat Huzaifah. Cerita dia apa? Tak nak. Ingat cerita tu Dek, dah ada lagi satu cerita. Nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila mana Sa'ad bin Abi Waqqas tuan-tuan, dia masuk Islam je, apa yang berlaku? Mak dia sendiri mogok tak nak makan 3 hari. Sebab apa? Sakit hati. Anak dia masuk Islam. Hari pertama mak dan anak dia. Hari pertama mak dia tak nak makan. Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas, dia pujuk mak dia. Mak makanlah sikit. Kalau mak awak tak nak makan, awak pujuk tak? Pujuklah kan. Mak ni siapa je dah tak nak makan. Kita pujuk dia kan. Mak makanlah sikit, mak nanti sakit nanti. Tak nak, mak dia kata. Hari kedua, mak dia pujuk lagi. Mak makanlah sikit. Dah sehari satu hari dah tak makan ni. Makanlah sikit. Tak nak. Hari ketiga dia pujuk lagi. Mak makanlah, mak nanti sakit nanti. Mak makanlah. Tak nak. Aku nak satu je. Aku nak semua orang Mekah dan Madinah tahu bahawa aku mati kelaparan disebabkan Sa'ad masuk Islam. Dia mogok macam tu. Tapi apa yang keluar daripada mulut satu orang anak? Apa yang keluar daripada mulut satu orang anak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Apa yang keluar daripada mulut dia? Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas bagi tahu, wahai ibu, kalaulah aku ada 10 orang ibu macam kau, kalaulah aku ada 10 orang ibu yang macam kau, aku akan korbankan satu persatu. Aku tak akan tinggalkan Islam. Aku akan korbankan satu persatu ibu aku ni. Aku tak akan tinggalkan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia cinta kepada agama Allah, dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Nabi SAW lebih daripada ibu dia sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana keadaan anak kita hari ini? Adik-adik semua, disebabkan Facebook kita tinggalkan sembahyang. Kita lebih cinta Facebook daripada sembahyang. Hari ini kita lebih cinta kita punya girlfriend kita daripada sembahyang. Bunyi apa ni? Macam nak berperang ke? Tak ada kan? Kuat bunyi Hari ini disebabkan tuan-tuan, disebabkan perniagaan kita, ribu-ribu, jutaan-jutaan ringgit, kita tinggalkan sembahyang kita. Kita telah lewatkan sembahyang kita. Belum lagi Allah minta macam mana kita nak korbankan nyawa. Kita korbankan kerja kita sikit pun kita tak mampu. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini kita kena sedar, saya dan tuan-tuan semua kena sedar bahawa saya dan tuan-tuan semua, kita terlalu jauh daripada agama Allah. Kita terlalu jauh daripada agama Allah. Kenapa sahabat-sahabat boleh buat macam tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Macam mana sahabat boleh korbankan macam tu sekali?
Disebabkan apa tuan-tuan? Kita semua ada satu penyakit dan sahabat-sahabat tak ada penyakit tu. Adik tahu siapa penyakit apa? Seliuh? Seliuh? Sakit apa adik? Ha? Sakit otak? Mana kau sakit otak jugalah. Tuan-tuan, sahabat-sahabat, adik-adik, sahabat-sahabat tak ada penyakit tu. Sebab tu dia boleh korbankan seluruh agama dia, seluruh dunia dia untuk dapatkan agama. Tapi hari ini tuan-tuan, saya dan tuan-tuan, termasuk saya ni yang bercakap ni, lagilah pula yang saya ni, kita semua ada satu penyakit dan sahabat-sahabat tak ada penyakit tu. Tuan-tuan tak payahlah tuan-tuan. Contohlah ada seorang di kalangan kita ni bangun, saya tak ada penyakit tu. Sorry lah ustaz saya tak ada penyakit tu. Tak ada satu orang pun kalau saya cakap penyakit apa tuan-tuan, tak ada satu orang pun berani boleh cakap saya tak ada penyakit tu. Abang, penyakit apa bang? Abang pakai kopiah hitam. Awak. Penyakit apa? Tu dia. Abang hang. Cinta dunia takut mati. Ataupun saya bagi satu nama lagi, penyakit apa tuan-tuan? Penyakit iman. Iman mereka tak sakit, tapi iman kita sakit. Adik-adik yang mulia, cuba adik tengah demam. Adik tengah demam kan? Ustaz suruh adik pikul beras 20 kilo. Boleh tak boleh angkat? Kenapa pula? Demam. Mana boleh angkat ustaz? Gila ke apa ustaz ni? Mana boleh saya angkat beras? Saya demam ni, saya sakit ni. Mana boleh saya angkat beras? Saya sakit. Macam tu jugalah tuan-tuan, kalau kita semua ni, kita sakit iman. Sebab tu kita tak boleh nak angkat selimut kita yang tak sampai 1 kilo. Selimut kita tak sampai 1 kilo. Sebab tu masjid kita tak ada orang subuh. Sebab apa? Kita semua termasuk saya ada sakit iman. Nabi SAW bagi tahu, kalaulah mereka tahu ganjaran orang yang sembahyang subuh secara berjemaah, pasti mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak pergi masjid. Kalau rumah dekat kampung raja, merangkak dan datang sini. Contohlah. Adik-adik yang mulia, tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita semua ni ada penyakit iman. Dan tuan-tuan, kalau kita dah sedar bahawa kita semua ni ada penyakit iman, kita tahu kat mana kita nak hantar. Kita ni nak hantar kat mana? Bengkel ke, hospital ke apa? Orang yang sakit, orang yang mekanik, apa? Kereta rosak, hantar mana dek? Bengkel kereta. Kalau rosak motor, nak hantar kat mana? Bengkel motor. Betul tak betul? Kalau sakit buah pinggang, hantar kat mana? Hospital. Kalau sakit jantung, hantar kat mana? IJN, Institut Jantung Negara. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita sakit tu, kita bolehlah hantar kat situ. Kereta kita rosak, hantar bengkel. Tapi tuan-tuan, kalau kita punya iman kita rosak, nak hantar mana? Hantar mana? Kalau iman kita sakit, nak hantar mana? Hospital. Mana doktor boleh ubat? Cakap dengan aku. Tak ada kan? Dia kan? Tak ada kan? Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita ni ada sakit iman, kita semua ni sakit iman, iman kita lemah, kita kena buat usaha lah atas iman kita. Macam mana satu orang hari ni, dia nak cari duit, kena buat apa? Kijong lah. Kijong. Kalau satu orang nak dapat A 100%, dia kena buat apa? Berusaha sungguh-sungguh. Adik tu macam gini. Main lagi. Tahu pun. Habis tu kalau iman kau sakit, biar je lah ustaz. Biarlah Allah tentukan. Okey, baik. Okey. Kita ada semua ada penyakit iman. Adik-adik tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah. Macam mana kita nak usaha ke atas iman kita tuan-tuan? Kita hari-hari tolonglah tuan-tuan bagi masa sedikit dengan anak dan isteri kita. Kita muzakarah dan berceritalah tentang Allah, tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah, keagungan Allah, cerita pasal alam-alam akhirat, cerita pasal alam kubur. Ustaz, saya bukan ustaz, saya engineer. Tuan-tuan, engineer ke, pensyarah ke tuan-tuan, tuan-tuan kena buat juga. Bukan ustaz je semua buat.
Semua sekali orang kena buat benda ni. Dan tuan-tuan, satu lagi saya nak kongsi tuan-tuan. Tuan-tuan tolonglah buatlah satu amalan bacaan hadis Nabi SAW dekat rumah kita, iaitu bacaan ta'lim ataupun bacaan hadis Nabi SAW dekat rumah kita, supaya apa tuan-tuan? Anak-anak kita ni hati dia menjadi bersih. Nabi SAW beritahu 3 hari tak dengar hadis Nabi, satu titik hitam akan melekat ke hati kita. Bayangkan tuan-tuan, anak kita 15 tahun, 16 tahun tak dengar hadis, berapa banyak titik hitam dekat melekat ke hati dia. Tuan-tuan boleh amalkan hadis Nabi SAW, baca ke kat rumah kita sama-sama dengan anak, dengan suami, insya-Allah. Baik tuan-tuan, saya minta ampun kepada Allah, saya minta maaf kepada tuan-tuan semua. Semoga Allah SWT beri taufik hidayah kepada saya dan tuan-tuan untuk amal dan sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Khairi di atas cara masrah motivasi seperti tadi. Jadi semoga kita semua mendapat manfaat daripada surat ini. Jadi sebagai penutup, saya mau menjumpa Cikgu Maidahan untuk menyampaikan sedikit cenderamata daripada pihak masjid sebagai kenang-kenangan untuk Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Jadi sekali lagi penghargaan kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim.